Cuma dia macam dah susah gila kita nak jadi macam Solos, Chico, Fredo, Bex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada baca satu post dari seorang streamer yang saya consider famous. Saya pernah follow dia. Dia buat permohonan maaf. Dia minta maaf dengan audience dia sebab terpaksa ambil rehat buat seketika waktu atas beberapa faktor lah. Saya pergi dekat dia punya Facebook page. Saya tengok dia punya video. Satu persatu saya terkejut gila. OMG. Sebab dia punya views drop kau-kau punya lah. Dan benda ni sebenarnya bukanlah satu situasi yang baru dekat arena e-sport Malaysia ni. Dah ada beberapa orang streamer yang saya kenal yang ambil rehat seperti dia. Ada juga yang dah quit dari streaming ni. Saya PM beberapa orang yang famous, streamer-streamer yang ada yang agak famous dekat Malaysia ni. Ada yang famous biasa-biasa dan ada yang tak famous langsung. Saya minta pendapat mereka tentang situasi ni lah. Jadi lepas bincang panjang lebar dengan mereka, saya decide untuk buat video ni. Dia bukan macam nasihat, tapi dia more to guideline untuk siapa-siapa yang nak jadi streamer di masa akan datang lah. Cuma dia macam dah susah gila kita nak jadi macam Solos, Chico, Fredo, Bex dan lain-lain lah. Tapi sebelum saya bagi sebab ataupun nasihat-nasihat saya tu, ada 3 semua yang saya dapat simpulkan supaya anda faham sebelum anda jejak kaki dalam industri streaming ni. Saya punya pendapat sendiri yang mana kenapa situasi itu berlaku ialah siapa-siapa yang stream game mobile, dia akan dapat kekal dalam industri ni. Tapi siapa-siapa yang stream game PC, kemungkinan besar untuk dia jatuh tu ada. Kalau kita tengok sebenarnya industri streaming dekat Malaysia ni, dia naik dengan game-game PC. Masa tu PUBG. Dan bila PUBG mobile dikeluarkan, masa tu kita boleh nampak yang streamer ni dia bertukar, dia switch ke PUBG mobile ataupun mobile gaming. Dan siapa yang stream lagi PUBG ketika tu, dia punya views akan drop kau-kau lah. Ni saya punya personal opinion, dia tak ada fakta, dia tak merujuk kepada statistik, kajian, tak ada. Dia just kadar saya punya own observation lah. Alright, yang pertama sekali tentang kita suka atau tak, kita kena akui yang golongan Solos, Chico, Fredo, Bex ni ialah golongan terawal. Mereka ialah pioneer. Mereka ialah pelopor dalam industri streaming dekat Malaysia ni lah. Mereka struggle dengan cara mereka nak perkenalkan streaming kepada audience, kepada rakyat Malaysia yang streamer ialah satu kerjaya alah baru. Ini mereka punya struggle lah. Tapi struggle untuk golongan-golongan latest, golongan-golongan baru ni ialah competition yang sangat tinggi. Kalau dulu mereka just ada 20 orang, dan 20 orang ni saya boleh kata kepada anda, saya share pengalaman peribadi saya kepada anda yang mereka bersatu. Mereka share pengalaman mereka, mereka share macam mana nak buat, mereka share cara, tips and trick untuk naik ke atas. Tapi sekarang kita ada 2000 manusia yang nak jadi streamer dan yang menjekilkan. Ada golongan yang bergaduh. Golongan ni tak suka dengan golongan ni, dia ni tak suka dengan dia ni. Yang mana benda ni menyebabkan terbantuknya perkembangan arena streaming dekat Malaysia ni lah. Dan untuk streamer yang baru nak up ni, dia jadi lagi susah bila mana golongan pioneer ni, Solos, Bex, Chico, Fredo, penjahat gaming, mereka ni dia tak duduk diam. Mereka tak statik. Mereka improve diri mereka. Mereka join community, mereka join event, mereka jadi duta produk tu, mereka buat iklan itu ini, marketing itu ini. Jadi golongan-golongan baru ni nak naik agak susah lah, melainkan diorang ni statik. Itu yang kita kena belajar dari mereka. Mereka is a very good, kita cakap apa lah, kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab kita kata qudwatul hasanah lah, contoh teladan yang terbaik untuk golongan-golongan streamer ni. Ramai yang fikir, ramai streamer yang saya jumpa yang baru-baru nak up ni, dia just nak macam, aku introvert, aku nak fokus untuk buat konten aku sendiri dekat rumah saja. Sedangkan untuk kita cakap survive dalam industri e-sport ni,
kita kena masuk dalam komuniti, kita kena blend in dalam komuniti, perkenalkan diri kita, tonjolkan diri kita naik ke atas, dapatkan acknowledgement orang-orang atasan, orang-orang dari brand-brand besar macam Asus, Acer, Zotac, dapat acknowledgement dari diorang. So diorang akan sponsor kita, bagi itu ini, bagi kelebihan, benefit dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua pula, benda yang saya selalu highlight bila saya cakap tentang YouTuber dan juga streamer ni lah. Untuk streamer, ramai yang fikir kerja dia sekadar main game, layan audience, lepas tu tunggu audience donate star lah. Kalau anda tak ada integriti, anda tak malu, maybe anda boleh post mengemis dekat anda punya Facebook. Which is, benda ni salah sebab streamer sebenarnya a serious business. Dia business tentang entertainment business. Business menghiburkan orang lain. Bila kita bercakap tentang business, bila kita bercakap tentang perniagaan ni, dia ada dia punya bos, dia ada dia punya pekerja. Walaupun bila kita jadi seorang streamer, kita lah bos, kita lah pekerja, dia tetap a real business. Jadi kita kena buang mindset makan gaji tu. Kita kena ada mindset usahawan, entrepreneur bila kita nak jadi seorang streamer ni lah. Saya tengok bila seseorang tu dia cakap dia nak jadi streamer, apa yang dia fokus ialah dia nak kejar untuk dapatkan kontrak dengan Facebook. So by that dia akan dapat gaji tetap daripada Facebook. Tapi apa yang saya perhatikan, ramai orang yang kejar yang dapat kontrak dari Facebook ni, dia tak dapat kekal lama sebab KPI ataupun standard yang Facebook letak tu semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin naik sampai satu level mereka dah tak dapat catch up dengan apa yang Facebook nak. Last, kontrak mati, mereka hilang mereka punya sumber pendapatan lah. Nak jadi streamer yang ada kontrak dengan Facebook ni bukanlah satu benda yang mudah. Kalau tak silap saya, yang basic pun anda kena buat live selama 4 jam non-stop. So, buat live ni kan, kawan-kawan, saya nak beritahu kepada anda, walaupun saya baru 3-4 kali saja buat live, saya buat live 2 jam, saya boleh kata penat dia tu Allah saja yang tahu. Seriously, bukan saja penat fizikal, tapi penat juga mental. Bayangkan nak jadi seorang streamer yang ada kontrak dengan Facebook, anda kena stream at least 4 jam non-stop. Anda masuk stream tu dengan keadaan maybe anda dah gaduh dengan anda punya girlfriend, lepas tu masuk streaming, anda dah tension, tiba-tiba ada audience anda yang toxic, dia caci maki anda dekat Facebook. Tak apa, anda boleh ignore mereka. Lepas tu anda main game. Bila anda main game, tiba-tiba tim yang anda dapat tu tim yang feeding. Lagilah tension. Anda nak marah gila, nak mengamuk gila, tak boleh sebab anda tengah live. Anda nak jaga anda punya credibility. So, bayangkan nak jadi seorang streamer, seriously bukanlah satu perkara yang mudah. Maybe untuk 1 minggu, 1 bulan anda boleh tahan benda tu, tapi bayangkan sekarang anda nak jadikan dia sebagai kerjaya, yang mana benda ni akan berlaku sebanyak 6 hari seminggu non-stop sampai 1 tahun macam tu lah. Anda nak cuti pun anda kena fikir, anda nak buat tu pun anda kena fikir. That's why kalau anda nak jadi streamer, saya suggest anda tak letak kontrak Facebook sebagai anda punya aim lah. Tapi anda guna platform ni untuk bina anda punya fanbase. Bila anda dah ada anda punya own fanbase, anda ada anda punya peminat sendiri, anda boleh buat duit dengan macam ni saja. Saya boleh bagi tahu kepada anda. Ada banyak lagi sumber-sumber untuk kita buat duit dengan streaming ni. Yang pertama, kita boleh cari sponsor. Tapi sponsor takkan datang kalau kita punya fanbase pun 1000, kita buat live 2 orang saja tengok, dia takkan datang. Sponsor, orang takkan sponsor kita sebab dia sponsor kita, apa yang dia dapat? Takkan dapat apa-apa kan. Yang kedua, kita boleh buat charge. Bila mana kita punya fanbase besar, kita boleh iklankan produk orang. Lepas tu kita boleh buat affiliate, kita boleh buat dropship, kita boleh buat juga kita boleh buat macam sembang dengan kita punya audience, kita boleh jual merchandise kita boleh buat collaboration. Even kalau kita dah ada fanbase, kita punya, kalau anda tengok dekat Solus punya Facebook kan, anda tengok dekat Solus punya Facebook, dia kadang-kadang dia ada stream tournament dia, sedangkan dia tak live pun, dia tak cast pun benda tu, dia tak ulas pun game yang berlaku, dia just sekadar live. Benda tu kan, kita boleh charge company-company yang nak, tournament yang nak, maybe RM500 just kadar on kita punya Facebook, bagi dia collaborate dengan kita boleh charge dia. That's why untuk jadi streamer, kita jangan letak mindset yang nak dapatkan duit dengan jadi streamer ni dengan Facebook semata-mata. Tak.
Bukan. Ada banyak lagi sumber pendapatan yang kita boleh buat dengan cara jadi streamer ni. Cuma saya nak ingatkan kepada anda yang benda ni dia tak akan datang bergolek and dia tak datang secepat mungkin. Tak ada. Even anda dapat 1000 concurrent views, 5000 concurrent views, dalam sebulan dua dia tak akan datang bergolek dengan anda. Anda kena fikir macam mana nak dapatkan benda tu. Anda kena ada value pada diri anda. Anda kena ada something yang anda boleh offer kepada orang lain, dan kalau orang tu tengok apa yang anda offer tu berbalik untuk dia, saya yakin gila dia akan ambil offer anda tu lah. Jangan terkejut kalau dekat luar sana macam just pakai baju, orang just pakai baju saja, macam contoh baju Mona Lisa ni, orang bayar sampai RM500 sampai RM10,000 Malaysia, tak pelik pun benda tu, bila mana kita ada nilai yang kita boleh offer kepada klien kita lah. Dan kalau kita fikir betul-betul apa nilai yang kita dapat offer kepada klien kita, tak lain dan tak bukan kita punya fanbase. That's why invest kepada fanbase kita. Kalau perlu buat giveaway, buat giveaway. Buat mereka jadi die hard fan. Bila orang kutuk kita, mereka akan tolong backup kita. So, bina pada fanbase. Anda jangan terkejut bila fanbase anda kuat gila, anda jual patung macam ni pun orang akan beli. Bayangkan ada YouTuber dekat US, dia jual air mandian dia, bekas air mandian dia. Dia mandi, lepas tu dia tadah air yang bekas dia mandi tu, dia jual, boleh jual sampai 1,000,000 botol loh. Orang beli sebab dia punya fanbase besar. Jangan terkejut dengan benda-benda macam ni. So, ingat, streamer bukanlah kerja makan gaji semata-mata. Jangan fikir yang Facebook contract adalah benda ultimate yang kita kena kejar bila kita nak jadi streamer. Jangan. Streaming ataupun streamer ni ialah satu jenis bisnes. Jadi kita kena fikir, kita punya plan dalam masa 2 tahun nak jadi macam mana, kita punya business pattern tu macam mana, identity business kita tu macam mana. Semua benda tu kita kena fikir sebelum kita jejak masuk kaki dalam industri ni, dalam padang streamer ni. Kita kena betulkan mindset kita yang ini bukanlah kerja makan gaji, tapi aku masuk sebagai seorang entrepreneur, usahawan untuk kembangkan syarikat aku, walaupun syarikat tu seorang diri lah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lepas sembang panjang lebar dengan streamer-streamer ni, kami bersetuju tentang satu perkara, iaitu industri streaming dekat Malaysia ni belum mature lagi, belum matang lagi. Dan kalau kita tengok dari satu sudut lagi, dia macam nak jadi streamer ni, dia macam jual harapan. Ramai yang nak jadi masuk diri dia ke dalam industri streaming ni, usaha dalam 2-3 bulan tak berjaya, out, burn out, hancur, mati kan. So, itu yang kita tengok dekat industri streaming dekat Malaysia ni lah. Dan kalau kita tengok dari segi job security tu sendiri, saya boleh samakan sebenarnya streamer ni dengan atlet ataupun pemain bola sepak, ataupun ahli sukan. Kita boleh samakan sebab ada satu ketika golongan-golongan ni juga dia akan naik sampai top level. So dekat top level ni tak payah cerita lah, duit datang bergolek, plup 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 plup, masuk dalam poket dia. Memang kaya gila. Tapi sampai satu masa, sampai satu umur, bila mana dia punya aura tu hilang, semua hilang. Tapi untuk atlet, sebab industri sukan dekat Malaysia dia dah matured, dia dah dapat bantuan-bantuan government. Let's say dia dah hilang dia punya fan, dia dah hilang dia punya apa kita cakap, dia punya peminat tu, dia dah tak dapat masuk padang untuk bertanding sebagainya, dia still ada backup. Government akan bagi dia PRS, government akan bagi apa bantuan persaraan. So benda-benda macam tu dah ada dekat ahli sukan sebab dia punya industri ni dah matured. Tapi untuk streaming ni, government kita belum tengok lagi benda ni. Dan of course bila government kita dah tengok, government kita dah bagi bantuan, akan ada cukai lah yang perlu dibayar oleh golongan ni. But kita tolak tepi dulu bab cukai tu. Cuma kita nak cakap dari segi kelangsungan untuk streamer-streamer ni, bila mana dia punya aura tu dah habis, bila mana dia punya fanbase, dia punya fan tu dah hilang. So ini yang kita tengok lah. That's why kita cakap yang industri streaming dekat Malaysia ni belum matured lagi. Dia tak ada job security tu sendiri. Dan kita fikirlah, katakan orang yang dah berhenti jadi streamer ni, dia nak pergi kerja. So, dia pergi interview. Majikan dia tanya, kau sebelum ni buat apa? Saya streamer cik, 2 tahun saya streaming. Streamer? Main game? So, dia bagi satu persepsi negatif. Itu belum campur streamer-streamer yang bagi image buruk dekat industri e-sport ni. Belum campur yang tu lagi. Tapi, streamer tu sendiri dah bagi image negatif dekat
bukan dah bagi, tapi streamer tu mempunyai image negatif dekat orang-orang yang berumur, dekat majikan-majikan yang ada sekarang lah. That's why dari segi job security tu kurang dekat streamer tu, dekat streaming tu. So dengan 3 point yang saya bagi tahu tadi, solo pioneer, lepas tu jadi streamer ni sebenarnya macam buka bisnes sendiri, dan yang ketiga dari segi job security ataupun industri streaming ni tak matang lagi dekat Malaysia, saya nak anda fikir betul-betul sebelum anda decide untuk buang segala benda yang ada dekat tepi anda ni, fokus kepada streaming lah. Dia bukanlah kita cakap main-main. Dia bukanlah satu benda main-main. Dia ialah benda fact, fakta, reality. Bila anda masuk ke dalam industri ini, anda dah kena fokus benda tu. Dia bukan macam kecil-kecil kita main kahwin-kahwin dengan sepupu kita, kita buat rumah dari daun-daun. Bukan. Dia bukan satu permainan yang simple. Seriously, bukan. Dia memang berkait rapat dengan kita punya kehidupan. Ini reality. Anda kena sedar ini reality. Dia macam juga judi, do or die. Kalau anda nak buat, anda buat sungguh-sungguh. Anda fikir macam mana anda nak grow anda punya company ni. Lepas tu baru anda masuk benda ni lah. Tapi kalau anda just kadang macam, oh orang lain jadi streamer, orang lain kaya, aku pun nak kaya, anda masuk, seriously, stop. Itu saja nasihat saya. Bukan tak boleh, seriously, streamer is kita cakap career, betul-betul dia adalah satu kerjaya. Dia sama juga dengan engineer, dia sama juga dengan doktor. Tapi ramai yang macam salah mindset, masuk jadi streamer ni lah. Itu nasihat saya. Mungkin anda tak bersetuju. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, maybe anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.